Didik TV KPM. Kawan-kawan, jom masuk ke kelas. Kita dah belajar banyak perkara tapi kelas kita belum habis lagi tau. Segmen ini apa pula cikgu nak terangkan cikgu? Baiklah Mira, untuk segmen ini cikgu nak bawa perhatian murid-murid kepada refleksi akhbar sumber ilmu. Maknanya kita dapat banyak ilmu melalui pembacaan akhbar ya. Jadi dalam akhbar juga dalam membaca ataupun mendapatkan maklumat daripada bahan bacaan, kita harus membuat refleksi terhadap bahan yang kita baca. Jadi, okey, contohnya petikan ini ada dalam buku teks muka surat 183 ya, yang cikgu ambil daripada sumber buku teks tingkatan 5. Baiklah, daripada bahan bacaan ini murid seharusnya boleh memberikan refleksi daripada bacaan berdasarkan teknik yang digunakan dalam SQ4R, yang mana proses ini ialah proses memberikan reaksi selepas bacaan. Maknanya murid menyatakan kembali dan membuat refleksi. Bagaimana mereka nak gunakan teknik SQ4R ni, iaitu R yang kedua ini menyatakan dengan izin recite, menyatakan kembali dan refleks iaitu membuat refleksi. Okey, kita lihat. Kita berada di tahap murid menyatakan kembali maklumat yang diperoleh daripada pembacaan dan catatan yang dibuat. Maknanya sambil baca tadi, mereka dah mencatat. Tapi kali ini murid perlu menyatakan kembali dan kemudian membuat refleksi. Okey, menyatakan kembali dan membuat refleksi adalah fokus kepada perbincangan kita untuk segmen ini. Baiklah, sebenarnya untuk recite atau dengan izin recite menyatakan kembali ni, sebenarnya setelah murid baca keseluruhan teks atau bahan bacaan itu, pada peringkat ini ialah peringkat mengingat kembali segala maklumat penting yang dibaca. Kemudian murid dapat menyenaraikan maklumat berkaitan dengan soalan atau tugasan. Maknanya kalau cikgu bagi tugasan, inilah prosesnya, proses menyatakan kembali atau menjawab soalan yang diajukan oleh guru. Kemudian murid dapat jawab soalan atau tugasan berdasarkan maklumat yang terdapat dalam teks dan boleh memberikan jawapan kepada soalan asal walaupun tidak lagi merujuk jawapan yang ada dalam buku teks. Maknanya dia telah membuat jangkaan dan jangkaan itu sebenarnya memang jawapannya. Tapi bila kita rujuk kepada buku teks, betul pula kan. Jadi ini adalah bahagian menyatakan kembali. Kemudian murid membandingkan ketepatan jawapan mereka ya. Manakala dengan izin refleks atau membuat refleksi, ini adalah peringkat terakhir dalam teknik SQ4R ni, iaitu murid dapat memberikan kesimpulan yang relevan berdasarkan maklumat yang diperoleh untuk berkongsi bersama dengan rakan-rakan mereka ya. Jadi cikgu tunjukkan sekali lagi. Contohnya menyatakan kembali macam inilah. Cikgu dah baca tadi kan, kat petikan tadi cikgu nampak ada dikatakan Jawi Peranakan diterbitkan hingga bulan April 1895. Jadi cikgu andaikan ini adalah ayat atau fakta yang cikgu nak menyatakan kembali. Ini sebagai faktanya. Dan cikgu berikan refleksi. Cikgu kata ini fakta penting ni. Kita ketahui bahawa Jawi Peranakan ini diterbitkan sehingga 1895. Kemudian cikgu nak kaitkan bahawa akhbar Jawi Peranakan ini dapat dikaitkan dengan perkembangan bahasa Melayu. Dan fakta ini dapat atau boleh digunakan dalam penulisan karangan. Apabila kita memasukkan sesuatu fakta dalam penulisan karangan, maknanya karangan kita itu menjadi lebih berkualiti kerana kita dapat nyatakan mungkin statistik, data, fakta yang sebenar ya. Jadi kita nak pergi kepada tugasan murid. Di sini cikgu nak murid-murid belajar membuat refleksi daripada bahan yang dibaca. Murid diminta menyatakan kembali maklumat yang diperoleh dan kemudian membuat refleksi ya. Baiklah. Siapa cikgu nak suruh ni? Siapa ya? Cikgu bagi petikan dululah. Silakan. Petikannya cikgu tunjuk balik semula. Ini petikan ya. Petikan terdapat dalam buku teks muka surat 183. Cikgu nak murid-murid cuba menyatakan kembali maklumat yang terdapat dalam dua perenggan ini. Kemudian cuba berikan refleksi. Refleksi ni boleh macam-macam mana pun Mira. Kita nak kaitkan dengan mata pelajaran lain ke, kita nak kaitkan pengetahuan kita sebelum ini ke, ataupun kita nak menyatakan bahawa fakta ini menambahkan pengetahuan saya. Itu adalah refleksi daripada bacaan kita tadi. Baiklah, jadi untuk ini cikgu nak minta siapa boleh kongsikan kongsikan refleksinya ya. Nyatakan dahulu ya. Silakan Aida.
Aida, jangan lupa buka mic, Aida. Untuk Sekolah Melayu selepas pertengahan abad ke-19, akhbar ini telah dijadikan sumber bacaan utama di Sekolah Melayu. Akhbar ini diedarkan di negeri-negeri selat dan di kawasan-kawasan sekitarnya seperti Riau dan Sumatera Barat dan juga di Betawi, Semarang dan Jawa. Jawi Peranakan mempunyai beberapa ejen di London, Pulau Pinang, Melaka, Kelang, Kuala Kangsar, Johor, Delhi, Padang, Betawi dan Sarawak. Jadi berdasarkan perenggan keempat ini, refleksi yang boleh saya buat iaitu akhbar Jawi Peranakan ini dia diedarkan di negeri-negeri selat dan di kawasan-kawasan sekitarnya. Di sini saya boleh kaitkan bahawa info ini bukan sahaja menarik tetapi juga berkait rapat dengan mata pelajaran sejarah tingkatan 4 dan tingkatan 5 yang saya pelajari di sekolah. Bukan sahaja itu, ayat akhbar Jawi Peranakan mempunyai beberapa ejen di London, bermaksud masyarakat di London juga membaca akhbar Jawi Peranakan. Jadi di sini sebagai seorang rakyat Malaysia, saya berasa amat bangga. Wow. Yalah cikgu. Jadi murid dah berikan refleksi. Dia telah dapat membuat satu kata orang tu pemikiran di luar kotak kerana bila nampak perkataan ada ejen di London yang Jawi Peranakan ini ada ejen di London, maknanya refleksi yang dibuat ialah masyarakat London pun baca Jawi Peranakan. Jadi maknanya akhbar Jawi Peranakan ini dapat dibaca bukan saja masyarakat di tanah Melayu ketika itu, tetapi juga di masyarakat di London. Dan cikgu kalau tak saya juga nampak di situ ada Padang, Betawi yang terletak di Indonesia. Betul. Jadi okey, bagus. Maknanya itu refleksi yang diberikan oleh Aida, kan? Kita berikan satu kek cawan untuk Aida. Okey cikgu. Baiklah, yang seterusnya. Okey, belum lagi. Sekejap. Okey. Baiklah, yang seterusnya kita nak minta seorang lagi lah. Ada 2 perenggan kan? Seorang lagi untuk berikan menyatakan kembali maklumat yang terdapat dalam perenggan ini, perenggan kedua ini dan kemudian membuat refleksi. Boleh. Kita nak dengar dari siapa? Siapa yang Siapa nak cuba? Angkat tangan siapa nak cuba? Okey, silakan Auni. Silakan Uni. Jawi Peranakan diterbitkan hingga bulan April 1895. Akhbar Jawi Peranakan yang menggunakan cogan kata tawakal itu sebaik-baik bekal ini menjadi sumber penting dalam perkembangan bahasa Melayu. Kemunculan akhbar ini menjadi faktor penting dalam sejarah kegiatan kewartawanan dan keintelektualan orang Melayu. Kini masih terdapat beberapa naskah akhbar ini di Arsip Negara Malaysia. Baiklah, refleksinya Auni. Refleksinya di sini ialah akhbar Jawi Peranakan ini disimpan dalam Arsip Negara sebagai salah satu khazanah negara Malaysia yang boleh menjadi tatapan generasi akan datang. Wow. Betul. Kan kita pun tak tengok lagi Jawi Peranakan ni kan. Kena pergi museum, kena pergi Arsip Negara Malaysia lah kita. Sebabnya kita kena tengok ni akhbar Jawi Peranakan. Betul. Ada lagi refleksi yang Auni nak kongsikan? Silakan Uni. Saya juga yakin bahawa dengan adanya akhbar ini dapat melahirkan lebih ramai wartawan dalam bidang penulisan. Betul. Kerana inilah akhbar Jawi Peranakan ini yang pertama berbahasa Melayu dan kita dapat lihat dalam petikan itu ada menyatakan bahawa kemunculan akhbar ini menjadi faktor penting dalam sejarah kegiatan kewartawanan dan keintelektualan orang Melayu. Maknanya kat sini akhbar ini macam kita rasa satu wadah untuk melahirkan lebih banyak wartawan dalam bidang penulisan kan. Jadi maksudnya sekarang ni dari tahun berapa
tu 1895 lagi sudah ada wartawan-wartawan yang berwibawa yang membawakan pelbagai isu dalam menyampaikan maklumat, menyebarkan maklumat kepada rakyat ya. Betul, Baiklah. cikgu. Berapa cikgu ganjarannya? Satu kek cawan Satu kek untuk cawan Auni. Untuk Auni. Tahniah Auni. Jawapan yang cukup cemerlang dan baik. Okey. Baik cikgu, memandangkan kita pun dah sampai ke penghujungnya. Kan kita pun dah Eh, tahu. dah nak tentang habis akhbar ke, ini. Mira? Alah, tak puas rasanya cikgu nak kongsikan teknik bacaan dengan murid-murid. Dah nak habis cikgu. Tapi apa yang cikgu dah terangkan tadi cukup memberi manfaat kepada mereka semua tau. Apa sedikit rumusan daripada cikgu? Ya, kita dengarkan rumusan ya. Baiklah, rumusan yang cikgu dapat buat hari ini. Okey, kita dah latih murid kita membaca secara efektif ya. Maksudnya membaca secara berkesan ya. Okey, lepas tu murid dapat mengadaptasi pelbagai teknik bacaan. Ada tadi kita kata buat catatan, nyatakan kembali kan, membuat ramalan ya. Kemudian murid dapat mengingat lebih banyak maklumat daripada pembacaan mereka. Betul. Kita nak bantu murid kita ni melahirkan murid minda kelas pertama. Murid yang bermaklumat ya. Jadi dengan adanya teknik-teknik bacaan yang digunakan oleh murid-murid, sama ada yang dalam Google Meet bersama dengan cikgu atau di rumah, cikgu harap murid dapat membuat refleksi terhadap bahan bacaan itu. Sama ada bahan bacaan itu membantu dalam penulisan ke ataupun dapat dikaitkan dengan mata pelajaran yang lain ke kan. Dan maksudnya sekarang ni murid harus mengetahui bahawa dalam maklumat yang diperoleh itu yang mana maklumat boleh digunakan untuk penulisan karangan, dalam menghadapi dalam meningkatkan kemahiran berbahasa kan. Ya, Okey. cikgu. Dan cikgu, kalau prestasi murid-murid hari ini cikgu macam mana? Cikgu sangat gembira melihat banyak kek cawan yang cikgu perlu berikan ya. Nampaknya Arya Nasuha pun dapat kek cawan, Betul, Aida, semua dapat, cikgu. Auni semua dapat kan. Semua dapat banyak pula tu. Ya. Macam melang maksudnya cikgu ya. Ya, jadi maknanya hari ini murid-murid dapat melakukan teknik bacaan dengan baik. Kita telah belajar teknik SQ4R. Dengan izin kita survey, survey, tinjau, lepas tu kita question, kita menyoal, Betul. lepas tu kita baca kan, read ya, baca, lepas tu kita mencatat, Refleksi diri record, kita. record, Betul, kita cikgu. membaca, lepas tu kita menyatakan kembali dan akhir sekali kita membuat refleksi. Cikgu, kalau mereka nak dapatkan sumber rujukan kat mana cikgu? Ya, murid-murid boleh dapatkan bahan-bahan di Pelantar Delima KPM. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Cikgu Masita kerana sudi datang ke sini dan berkongsi ilmu kepada kami semua. Diharapkan memberi manfaat kepada anda. Semoga terus cemerlang dan dapat jawab semua yang disoal ini dengan baik. Gunakan ilmu ini sebaiknya. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Didik TV KPM